warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita pada malam ini dapat sama-sama kita meneruskan lagi bacaan kitab kita setelah kita melaksanakan hutang fardu dengan cara yang paling baik di rumah Allah secara berjemaah. Kebetulan pula kita pada malam ini malam 12 Rabiul Awal. Setengah tepat buat maulud pada buat majlis maulud lah. Pada malam Jumaat ada, malam ni ada, malam esok pun ada. Ada juga malam Sabtu pun ada. Bahkan sepanjang bulan ni dia adakan satu program khusus berkait dengan sambutan hari kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya terpanggil untuk menyentuh sikit beberapa perkara yang berlaku di dalam dunia kita ini sekarang ni. Saya tak tahulah ada tak orang perasan isu yang berlaku di Perancis. Isu ni ikutkan banyak dah kes sebelum ni kait dengan negara Perancis. Tapi kalau kita lihat isu dia berkaitan dengan karikatur ataupun kartun lah. Dia lukis, dia cover itu adalah Nabi. Dia sebut, dia tulis kata Muhammad dan sebagainya pada karikatur ataupun kartun yang sangat menjelekkan. Dia berulang-ulang banyak kali atas nama kebebasan, freedom istilah, bebas untuk cakap apa sahaja. Yang kemuncaknya kebetulannya pada akhir Safar itu berlaku satu kes di mana dia sebenarnya kalau kita tengok trend yang ada dekat negara kita ni, isu ni macam tidak disambut lah. Mungkin disebabkan ada hubungan antara negara ke Wallahu a'lam. Tapi isu ni yang mana dimula pada awal Oktober lagi. Seorang guru di sebuah tempat pusat pengajian tu, kalau ikutkan subjek perlu diajar ketika itu dah silapnya sejarah ataupun sejarah dan kalau silapnya geografi. Tapi cikgu putih lah di Perancis tu. Perancis ni tak tahu kita nak bagi Europe ke orang putih ke tidak. Dia kata ada tak pelajar bukan Islam, pelajar Islam ni tak keluar dulu. Rekatnya gitulah. Sebahagian ni keluar, ada sebahagiannya tak keluar. Antaranya anak kepada orang Islam. Di Perancis ni banyak lagi orang Islam sebenarnya. Sebab kalau kau tahu siapa baca sejarah Andalusia apa tu, dia dekat lah negara Perancis. Cuma Islam dia tu wallahu a'lam lah, ada hak jenis semayang, dekat semayang tu wallahu a'lam. Tapi dia mengaku dia Islam. Jadi seorang ni budak perempuan, pada silap perempuan lah, umur 13 tahun yang Islam, dia tak bertubik, tidak tubik lah. Kemudiannya dia pun tanya buat apa. Dia di sana kalau anak cikgu suruh buat apa-apa, anak murid tanya straight dia buat apa nak suruh tubik. Dia akan tunjukkan sesuatu yang mengejutkan. Jadi waktu tubik lah, dia dah tubik, lepas tu dia pun tunjuk gambar. Gambar tu anak pun tak sanggup nak sebut lah. Dengan keadaan tanpa pakaian, maknanya keadaan yang bodoh, jelek, dia kata ni lah Muhammad disebut gitu. Jadi apa mesej yang nak disampaikan? Jadinya jadi rentetan daripada berlaku lah. Satu, dia panggil orang ekstremis lah, sakit hati dengan cikgu tu pada 17 hari bulan, hari Jumaat yang lalu, 2 kali Jumaat lepas. Berlaku pembunuhan dan sabitnya orang Islam buat bunuh. Umur 18 tahun bunuh dengan tikaman. Katanya saiz pisau tu macam pedang lah. Bunuh mati situ dekat tepi jalan. Start daripada tu 18 hari bulan, dia jadi isytihar bahawa rakyat Perancis ni dengan dia ni, cikgu tu nama Samuel.
dengan aku dia ni Samuel belaka, kira solidariti lah kepada cikgu, dan cikgu ni kononnya dia bawa suara kebebasan. Boleh nak cakap apa pun, atas agama lain nak kata pun tak ada masalah. Dan disaport oleh Perdana Menteri dia. Itu yang berlaku. Disebabkan nak jadi kemuncaknya, pertama di istiawa itu adalah perbuatan teroris. Wallahu a'lam. Ada kaitan tidak, sebab sebelum itu ada dah kait dengan Al-Qaeda di Perancis. Jadinya bila mana dia isytihar kematian itu atas sebab kebebasan dan dibunuh oleh teroris daripada orang Islam, ketika itu mulalah gelombang balik Islamofobia macam setelah 11/9 yang mana kat sana tu ada pelajar dekat sekolah lain kena buanglah apa dah kait apabila dia sebut Islam. Jadi kemuncaknya kerajaan Perancis ni dia support cikgu tu atas dasar freedom, kebebasan. Antara yang dia buat ialah dia tayangkan karikatur yang dikata tu Nabi tu yang menjelekkan beberapa jenis keluaran yang lepas pernah dibuat, antaranya tahun 2005 dulu. Dia tayang dekat dinding bangunan besar, dua tempat di dua bandar berbeza. Noyaknya ini hak kebebasan, kartun apa pun boleh tulis, termasuklah kartun yang menunjukkan bahawa itulah Nabi orang Islam. Dia tayang kat dinding kat besar. Tak tahulah tujuan dia noyak bersolidariti, sokong cikgu dan cikgu lah. Tapi noyaknya Samuel tadi, bahkan dia jadi gelombang besarnya, dia buat himpunan hampir ribuan berkumpul dekat satu dataran nak sokong perbuatan Samuel tadi yang tunjuk gambar yang menjelekkan yang dikatakan Nabi. Itu kemuncak dia. Dan akhirnya 3 hari lepas negara-negara Arab boikot sungguh barang Perancis. Sebabnya sebenarnya barang-barang Perancis ni banyak masuk negara Arab. Tak kira lah negara Teluk ke, Kuwait, Emirat, memang banyak. Termasuk saya belajar Jordan, memang banyak barang Perancis masuk. Kalau yang dibuat di kata silapnya di Kuwait tu, dia kosongkan tu barang dan supermarket semua dia kosongkan tu. Boikot tu barang-barang. Yang dia panggil semua kedutaan Perancis dekat negara Islam. Pertama sekali dah saya Turki lah. Sebab Turki khabar pemikiran presiden dia tu telah dihasut oleh syaitan gitulah. Jadi dia marah, dipanggil dulu. Dan dia akan panggil semua kedutaan. Sebab sejarah Perancis, bila dia ada isu kait dengan lukis kartun dikatakan Nabi tu, berlaku pembunuhan, itulah dekat. Kalau siapa rajin baca politik antarabangsa ni, kadang-kadang dia mulakan dengan cetusan gitu, kemudian dia nak serang sebuah negara Islam. Biasa gitulah. Tapi kita minta jauhlah peristiwa yang menyebabkan nyawa pula. Dan wajib ke atas kita untuk kita berasa marah dengan tindakan kita dengan orang bukan Islam yang baik. Kita tak perlu perang mereka. Kita hanya perlu mereka yang bukan Islam, yang kafir, yang kita sebut harbi, yang memerangi Islam. Antara jawapan dia, kita bukan sekat kebebasan yang dikatakan hak asasi manusia yang diperjuangkan secara umum tu. Kita sebut itu adalah hak kebebasan beragama yang perlu dihormati, yang mereka laung-laungkan. Bab hormat dia tak tepi gitulah. Itu yang berlaku di seluruh dunia. Hatta negara kita pun bila kita raih Maulidul Rasul ni, menyedihkanlah bila dia buat suasana demikian. Isu-isu lain banyaklah kait yang timbul balik, ukiran selipan Nabi, ucapan Nabi dan sebagainya tu. Sebab ini kita jangan terlibat dengan pernikahan yang menjadikan umat Islam makin kecil. Balau sama diri umat Islam makin kecil, rugi. Bahkan di sana banyak lagi yang perlu kita bahaskan, termasuklah apa yang kita bincang pada malam ni. Tulisan kita ni berkait dengan usul fiqh, kait dengan sunnah. Waktu patut lebih kita utamakan perbincangan bagaimana kita nak tunjuk cinta dan kasih kita kepada Nabi, iaitu dengan kita buat apa yang Nabi suruh, hingga apa yang Nabi larang.
Sebab kita hormat, kita sayang, sebab tu kita ikut apa yang Nabi suruh. Jadi kita masuk pada muka surat 161 lah, iaitu sunnah masyhur. Sebenarnya telah kita sebut secara umum dan kita akan masuk sunnah ahad insya-Allah. Okay, sunnah masyhur iaitu yang diriwayatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh seorang perawi atau dua orang atau jumlah yang tidak sampai ke batas mutawatir, lalu berstatus mutawatir di masa tabi'in dan tabi'in. Seperti pada perawi ini terdiri dari banyak kelompok yang tidak mungkin mereka bekerjasama untuk melakukan kebohongan. Sebelum ini kita baca dah hadis mutawatir. Sunnah mutawatir ini dirama dari peringkat sahabat kepada tabi'in. Tapi ada juga yang ramai bermula daripada tabi'in. Tabi'in ini generasi selepas sahabat. Kemudiannya makin ramai dekat tabi'in. Tapi zaman sahabat seorang dua sahaja. Dia tak sampai tahap 3 ke atas, iaitu ramai, yang dikira mutawatir. Maka dia panggil masyhur. Sebenarnya dia adalah beberapa buah kitab sini. Contoh kita baca dekat penggang yang kedua. Oleh kerana itu, para ulama Hanafiyah berkata tentang sunnah masyhur, iaitu sunnah yang membawa perkiraan yang kuat seakan-akan seperti keyakinan, dan ini disebut dengan ilmu tamakninah kerana sahihnya penisbatannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keberadaannya boleh disamakan dengan sunnah mutawatirah di kalangan ulama Hanafiyah dari segi keharusan berpegang kepadanya dan menjadikan sebagai sumber hukum dan dalil hukum. Contoh hadis ini, sesungguhnya seluruh amal perbuatan tergantung dengan niat. Innamal a'malu binniyat. Lepas tu dia ada satu lagi contoh. Yang diberikan di sini, hadis haram yang menikahi perempuan bersama dengan bibinya, baik dari pihak ayah atau dari pihak ibu. Tahrim nikah marah ala ammatiha atau ala khalatiha. Ini hadis berkait dia nak gabung dua pernikahan. Yang satu lagi innamal a'malu binniyat. Ini contoh yang biasa kita dengar. Pertamanya sebab apa dia mari tiba-tiba bincang pasal Hanafi ni, kalau dia sama dengan hadis mutawatir. Mudahnya pembahagian hadis ataupun sunnah di sisi Imam Abu Hanifah ni, dia ada mutawatir dengan ahad. Mudahnya gitu. Dan di sana ada yang pegang mutawatir dengan masyhur saja. Dan ada yang terkemudian macam kita ni zaman sekarang ambil belakalah apa yang ulama tinggal. Sebab apa kita bincang 4 mazhab lagi? Kerana keempat-empat ulama mazhab ni adalah muhaddis semua ahli hadis dah. Dan mereka ni menjadi rujukanlah kitab usul fiqh ni kita bandingkan dengan 4 mazhab tersebut. Jadi mudahnya kedudukan hadis masyhur ini pada pandangan Imam Abu Hanifah dia sama dengan mutawatir. Dia bila sebut mutawatir, kalau kita mengaji hadis ni atau ilmu usuluddin ni, kita buka pendedahan dia ni sebab kita buka kitab usul fiqh. Bila sebut mutawatir, dia akan ada terlintas dalam kepala kita perkara yang mustahil berlaku pembohongan bila diriwayatkan secara beramai-ramai. Sebab tu mutawatir ni kuat. Ada kira lah cerita apa pun. Cuma kalau pak kita ni kita ada cerita rakyat ataupun cerita dongeng, kadang-kadang diriwayatkan secara beramai-ramai. Tapi nak cari dia punya sanad dia bersambung cerita hingga asal tu payah. Melainkan daripada kita sambung ke mak kita ke ayah kita, ayah tak tahu siapa ni. Cerita-cerita ayat dan sebagainya mungkin telah dimanipulasi pun kita tak tahu. Tapi dalam ilmu hadis dia tak sama. Dia dijaga, bahkan siapa yang meriwayatkan tu dia ambil kira kan. Kalau orang tu tak benar,
dia tak nama Abu Iman sebagai contoh. Tak tahu dah nama sebenar. Dia kena tahu nama sebenar duduk kat mana, orang ni sikap ke tidak dan sebagainya. Itu dalam ilmu, dia panggil ilmu riwayat, ilmu tentang perawi. Dia akan bincang tentang rijal. Rijal ni laki-laki yang meriwayat. Okey, jadi itulah sunnah masyhur. Kemudiannya kita pergi pula sunnah ahad. Cuma ni dibagi contoh nama Ahmad bin Niyah. Satu lagi, haram berkahwin gabung antara perempuan dengan mak saudara dia ataupun mak saudara, kita panggil apa, mak saudara belah ayah ataupun mak saudara sebelah mak. Kita tak boleh nak gabung dua. Kerana kalau kita nikah dengan anak saudara, kita nikah dengan dia, kalau dia ada anak saudara pun tak boleh. Maknanya kita nikah perempuan lepas tu dengan anak saudara dia pun tak boleh. Perempuan tu ataupun mak saudara dia pun dulu tak boleh. Hukum ni tahu dia sama macam hukum tak boleh kahwin dengan dua adik-beradik. Kita kahwin kakak, lepas tu kita kahwin pula dengan adik. Cuma beza dia dekat, tak silapnya sekiranya diceraikan, habis dah iddah apa semua tu lain. Bila kita masuk yang ketiga, sunnah ahad. Sunnah ahad ni kita terlintas tak hari ahad? Ahad, ahadah, uhud, wahid. Apa beza dengan wahid? Wahid itu satu. Allahu ahad, Allah yang esa. Esa tu dia tunggal. Dia sebut tunggal ni dia tak ada dua tunggal, tak ada. Dia tunggal ni se, bukit tunggal. Bukit tu ada se dia dekat bukit tunggal. Bukit tumbuh pula bukit. Jadi sunnah ahad ni disebut diriwayatkan oleh sejumlah perawi yang tidak mencapai batasan mutawatir. Dan ini berlaku masa tabi'in dan tabi'in. Dengan kata lain, zaman tabi'in dan tabi'in pun dah lama juga riwayat hadis tersebut. Dia tak sampai hadis mutawatir. Bukan sunnah mutawatir dan juga bukan sunnah masyhurah menurut pendapat ulama Hanafiyah. Dan juga tidak tergolong dengan sunnah mutawatir menurut pendapat selain ulama Hanafiyah. Kalau kita tengok, kita baca banyak kali macam benda sama. Tak mana benda sama lah. Jadi sebulan dia akan pergi hadis ahad ni, dia diambil menurut jumhur ulama adalah sunnah yang menyatakan perkiraan atau dugaan yang rajih dengan sahihnya penisbatannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi ulama Zahiriyah dan sebahagian ulama hadis. Sunnah hak tetap menyatakan ilmu pengetahuan bukan perkiraan atau dugaan, akan tetapi sunnah ini dianggap sebagai bahagian dari garis hukum yang wajib dipegang dan beramal atau tidak. Jawabnya di perbahasan selanjutnya. Okey, dia nak bahas kedudukan hadis ahad atau sunnah ahad. Sebab isu dia dekat sekiranya yang meriwayatkan hadis itu tak ramai, boleh jadi hadis itu tidak kuat. Bila tidak kuat, bagaimana kita nak sandarkan hadis tersebut? Itu soalan yang pertama. Yang kedua, sekiranya bertambung dengan hadis yang lebih kuat, adakah kita nak dahulukan hadis ini atau tidak? Dia bila berlaku pertembungan, memang ada. Dan sekiranya hadis ini menafsirkan ayat Al-Quran ataupun hadis mutawatir, boleh tak nak sandarkan pada hadis ini? Nah, tafsir ni maksudnya bila kita jumpa benda yang majhul. Sebagai contoh, dalam Al-Quran kita sebut innas salata tanha 'anil fahsya. Itu pun sesungguhnya solat itu mencegah daripada perbuatan fahsya. Bila sebut solat situ, ada tak diterangkan apa itu solat? Maka kena rujuk hadis. Antara hadisnya sallu kama ra'aitumuni usalli. Kalau kita pergi dekat mana hadis itu dari sudut bahasa, antaranya juga memberi maksud doa. Adakah dengan berdoa itu boleh mencegah daripada perbuatan keji? Itu soalan-soalan. Jadi hadis tadi apa kedudukan dia? Ni perbahasan dia.
Sunnah ahad wajib diikuti. Tidak diperselisihkan lagi oleh kalangan kaum muslimin bahawa sunnah ahad hujjah atas kaum muslimin. Dalilnya firman Allah. Ni dalil firman Allah ni ada banyaklah. Dimulakan dengan falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Wa ta'ifah fil lughah tatluqu 'ala al-wahid falaula anna al-khabar al-wahid hujjatun fil 'amal lama kana lil-indari man yatafaqahu fi din fa'idah. Disebut ayat ni diguna ta'ifah. Ta'ifah ni maksud dia wahid, satu kumpulan. Jadi satu kumpulan ni dah memberi maksud hadis ahad itu menjadi hujjah. Sebenarnya kita pun tak berapa panjang nampak ni. Kita pegang tu apa yang ulama sebut ni dalil dia sahaja bahawa hadis ahad ni sebagai hujjah. Ni pandangan yang pertama lah. Ada lagi beberapa hujjah yang lain. Kalau tengok dekat B tu, riwayat yang menyatakan dari Rasulullah SAW tentang sikapnya yang mengutus para sahabatnya ke seluruh penjuru dunia adalah riwayat yang mutawatir. Dan mereka yang diutus hanya orang persorangan. Dan beliau tidak mengutus kecuali untuk zakat, membuat perjanjian menyampaikan hukum syariat. Dan Rasulullah mengharuskan penduduk seluruh negeri untuk menerima perkataan siapa yang diutus beliau kepada mereka. Kalaulah bukan kerana khabar ahad sebagai hujjah, nescaya Rasulullah SAW tidak memerintahkan mereka. Hujjah yang kedua ni sandaran kepada arahan Nabi. Bila Nabi suruh pergi pungut zakat, Nabi atau seorang-seorang. Dan seorang tadi itu dia kira dia dah yang terima hadis Nabi, arahan perintah untuk pergi ambil pungut zakat. Lepas tu orang lain pun bila dengar ini arahan pada Nabi daripada orang persorangan tadi, ikut dan taat. Maka samalah bila hadis ahad ni daripada tabi'in pun tak lama, daripada tabi'in pun tak lama, tapi khabar dia adalah marfu'. Marfu' ni maksudnya bersambung dengan Nabi, maka dia kira diterima sebagai hujjah untuk disandarkan hukum. Ulama' dia sangat berhati-hati dalam menetapkan kedudukan hadis. Sebabnya bila dia kedudukan dia hadis sahih ataupun sekurang-kurangnya hasan, maka dia jadi sandaran hukum. Wajib kita ikut. Sebab tu dari main Pak ni. Ini ada lagi beberapa dalil yang juga menunjukkan bahawa dia ini adalah hadis yang diterima pada. Termasuklah kalau kita tengok dekat mushaf 163i, ijma' atau kesepakatan para sahabat di pelbagai peristiwa untuk menerima khabar ahad dan berpegang kepadanya. Contohnya Abu Bakar memberikan sebahagian harta waris untuk nenek sebesar 1/6 kerana adanya khabar yang menyatakannya. Umar Al-Khattab menyatakan seorang perempuan dapat mewariskan harta dari dia, atau denda perempuan dapat mewariskan harta atau denda suaminya kerana adanya sunnah yang menyatakannya, iaitu sunnah ahad. Bahkan Umar juga memungut upeti dari orang Majusi dengan dalil berupa sunnah ahad seperti dia ufti, tidak ufti. Inilah para sahabat yang berpegang kepada sunnah ahad yang sampai kepada ini jizyah. Jadi itu sandaran dia, kebanyakannya adalah hadis ahad yang juga sebahagiannya ijma' para sahabat. Syarat beramal dengan hadis ahad ataupun sunnah ahad. Mudahnya semua ulama ijma' bahawa dia ini adalah dalil. Jadi dia pergi kepada bagaimana nak beramal dengan hadis ahad. Dia macam itu masuk dah nak secara mendalam cerita pasal kedudukan hadis ni. Sebenarnya tak pergi baru lagi permukaan lagi. Sebab macam kita sebut pada minggu yang lepas, usuluddin ni ataupun ilmu penyusunan hadis dipanggil takhrij. Keluarkan hadis ini dari sudut kedudukan dia adalah ilmu, bandingannya seperti ahli farmasi, ahli yang tukang buat ubat.
Kalau ahli fiqh ni dia ibarat doktor. Doktor kerja dia cek pesakit, diagnose, ni sakit apa, kemudian ditulis obat aku. Jadi obat tu sahih dah, memang sesuai untuk menjadi asbab kepada menyembuhnya penyakit tersebut. Tapi dia dicek tak kandungan ubat ni sebenarnya tepat tak dengan apa yang ada dalam yang ditulis dan sesuai untuk pesakit tersebut. Dia pergi. Dia pergi kat serah kepada ahli farmasi. Jadi itulah, kita ni pun nak tengok apa ahli farmasi buat atau ilmu usuluddin buat. Jadi dia letak pula syarat. Syarat ni pun kalau kita tengok beberapa perkara yang ditekankan di sini. Pertama, disebut pendapat yang pertama, sunnah tersebut diriwayatkan oleh para perawi yang siqah. Musa 164. Seperti pada dirinya si perawi terdapat berakan syarat. Ni kita masuk ilmu rijal lah dia bagi. Perawi yang siqah dalam keadaan ini wajib berpegang kepada sunnah tersebut. Hukumnya menjadikan sumber-sumber pelakuan syarat inilah pendapat ulama Hanafilah, Syafi'iyah, Zahiriyah, Ja'fariyah serta sebahagian mazhab yang lain. Ada pun sanad yang tidak sampai kepada Rasulullah seperti buku seorang sahabat. Dia sampai kepada Rasulullah ni, dia panggil istilah dia marfu', rafa'ah. Rafa'ah ni angkat, marfu' ni angkat ke Rasulullah. Tapi kalau dia sebut tak sampai kepada Rasulullah, dia panggil mursal. Mursal ni dia putus dekat sahabat. Hadis mursal ni pun ada kedudukan. Sebab apa? Sebahagiannya kita nak sebutlah sini menurut zaman. Okey. Sebabnya kalau kita sebut hadis mursal pula, menurut ulama Zahiriyah, sunnah tersebut tidak menjadi hujah dan tidak wajib berpegang. Sementara mazhab Syafi'i menyatakan tetap berpegang dengan sejumlah syarat. Seperti harus dari mursal tabi'in ternama seperti Sa'id Musayyab. Syarat lainnya adalah memiliki sanad dari segi lain sejalan dengan sependapat sahabat atau fatwa oleh kebanyakan ulama. Ada mazhab Ahmad bin Hanbal tetap menyatakan berpegang kepada hadis mursal dan beramal dengannya jika memang di dalam bab tidak ada hadis yang sampai sanadnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ni kalau boleh tulis ni, kita mudah kita buat ada 3 peringkat mudah. Satu, peringkat sahabat, maknanya Nabi, kemudian kita ada peringkat sahabat, kemudian kita ada peringkat tabi'in, kemudian kita ada peringkat tabi'in. Kita nak mengesah sesuatu maklumat. Ada maklumat atau kita sebut hadis tadi, sunnah, dia sampai ke Nabi. Ada maklumat yang disampaikan tu hanya berhenti dekat para sahabat dia, maka nama dia mursal. Dipanggil mursal di peringkat sahabat. Ada juga maklumat dia berhenti dekat tabi'in, tapi tak sebut pun diambil daripada para sahabat. Dia panggil mursal dekat peringkat tabi'in. Isu ni, dia bila sebut mursal, sebenarnya kedudukan hadis dia kuat dan dijadikan sandaran dalil juga dalam bab-bab, antaranya pecahan-pecahan furu' dalam bab fiqh sebenarnya. Dalam bab hudud pun ada, dalam bab qisas pun ada. Jadi pecahan-pecahan ni lah, dia nak pokok mana pun kena ada sandaran. Bab ni pun ada hadis mursal. Soalan dia, buat apa ulama' pak mazhab kita sendiri pun letak hadis mursal dekat peringkat sahabat ni sebagai hujah ataupun dalil juga. Kenapa? Mereka ni hadis-hadis, tiba-tiba hadis tak sambung pun kepada Nabi, disandarkan juga. Tapi dia berhenti sekat sahabat dia yang meriwayatkan. Jawapan dia, ni nak mudah kita faham lah. Sahabat ni, sejumlah sahabat yang sempat dengan Nabi ni, ulama hadis tak pertikaikan dah dari sudut ilmu rijal. Ilmu rijal ni, dia mula start daripada tabi'in. Tak pada setengah tu menyatakan kedudukan tabi'in tu pun, yang tabi'in yang masyhur pun sama macam kedudukan sahabat. Dengan kata lain, sahabat ni semua siqah, tak ada isu dia. Sebab apa? Hujah dia, Al-Quran jelas sebut radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah telah redha dengan itu. Kita ni siapa? Jadi zaman yang paling baik adalah zaman Rasulullah. Kemudian zaman selepasnya tabi'in. Sebenarnya zaman selepasnya tabi'in. Itu antara beberapa dalil lah menyatakan sahabat tu tak ketika dah dari sudut ilmu rijal.
Maka apa yang sahabat sebut, walaupun tak sebut daripada Nabi, sebenarnya itu daripada Nabi. Mudahnya gitu. Sebab apa? Takkan para sahabat ni dia mengada-adakan hukum yang baru, sedangkan Nabi tak buat benda tu. Mana mudah gitulah hujah dia. Jadi kedudukan Nabi Musa tadi hebat, tinggi dah menjadikan hujah. Dia pergi pula tabi'in. Siapa tabi'in? Dia dah tengok sahabat tadi. Kemudian ulama dia tak syarat tabi'in tadi, ulama yang besar. Ulama yang besar di kalangan peringkat tabi'in. Tabi'in ni ulama yang biasa kita dengar semua. Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri itu kita biasa dengar. Riwayat oleh Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri antara ulama tabi'in yang hebat, yang besar. Ni disebut nama Sa'id bin Musayyab ni antaranya juga. Jadi dalil-dalil yang terhenti dia daripada Hasan Al-Basri ni, mudahnya dia sempat dengan sahabat. Bila dia sempat dengan sahabat, maknanya kita sikap kepada dia apa yang disampaikan daripada sahabat, sebagaimana sahabat sampaikan apa yang daripada Nabi. Tapi tak semua tabi'in ini, sebab bila dia start zaman tabi'in ni start pemerintah Islam telah berkembang dah. Tak silapnya pergi ke Kufah dah ketika itu. Maknanya kedudukan Islam tu besar, ibu negara umat Islam bertukar. Jadi para sahabat ni bertegaran dah. Jadi dia nak sebut semua tabi'in, maka dipilih tabi'in yang mana. Dan tabi'in yang mana pula ada kategori dia. Mudahnya kita ikut dari ilmu Usuluddin ni, dia ada dah senarai dia, mana-mana yang diterima dan tidak diterima dan sebagainya. Kita serah kepada ulama bidang hadis tersebut. Jadi lepas pada itulah Imam Malik dalam Muwatta'nya dan sebagainya, itulah kedudukan hadis-hadis tadi. Bila kita nampak kedudukan hadis tadi, hak yang kita kena berhati-hatinya bila sebut hadis maudhu', dia sebenarnya kita sebagai awam bila sebut hadis maudhu', mesti dia ada sebab. Sebab tak sambung ke Nabi, ada salah 2-3 perawi di peringkat tu, tak tahu siapa. Ada seorang yang mahzub, yang pembohong, yang mereka-reka hadis dan sebagainya. Bahkan 2 zaman dia dah dia tu langkau perawi. Dia panggil hadis, dah ingatlah hadis bukan mafkud. Dia ada istilah dia hadis yang mana 2 atau 3 lapisan tu dilangkau. Maknanya contohlah, saya riwayat hadis ke zaman sahabat, boleh tak? Mana kita sebut an Abdul Hadi an Umar bin Khattab atau an Rasulullah, boleh tak nak gitu? Dia ada istilah dia, saya pun lupa dah. Dia panggil bila kita potong perawi tengah-tengah tu, boleh tak? Sebenarnya perbahasan ni dia ada dalam perbahasan hadis Sahih Bukhari. Sahih Bukhari pun ada beberapa hadis, kategori dia langkau. Tapi bila cek balik, rupanya ada dah diulangi hadis yang sama, tapi dengan matan yang penuh, dengan perawi yang penuh. Itulah perbahasan-perbahasan dia dalam Sahih Bukhari. Saya tak mau buka yang itu, tapi di sana itulah perbahasan dia yang nak memastikan bahawa hadis yang disandarkan oleh para ulama ni adalah hadis yang disandarkan hukum. Dan hukum tu bukan bab kita nak ikut diri kita nak ikut apa yang Allah suruh kita buat. Kita pergi kepada pendapat yang kedua. Mereka yang mewakili pendapat ini merasa tidak cukup para perawi sunnah sebagai adil dan sikah, akan tetapi mereka tambah syarat yang lain berkaitan dengan sanad riwayat. Akan tetapi berhubung dengan perkara lainnya, sisi sahih hadis dan penisbatannya kepada Rasulullah benar-benar rajih menurut mereka. Pemilik pendapatnya ulama Malikiyah dan Hanafiyah. Secara ringkasnya, ulama Malikiyah pula, hadis diterima syaratnya tidak bertentangan dengan perbuatan penduduk Madinah. Ini syarat Malikiyah. Malikiyah kita dah sebut, dia jadikan perbuatan ahli Madinah sebagai hujah, sandaran hukum. Kita sebut dah minggu yang lepas, apa ulama mazhab Maliki ni dia letak perbuatan ahli Madinah ni sebagai hujah. Mudahnya, ahli Madinah ni dia dam dengan sahabat, dia dam dengan tabi'in, dia dam dengan Nabi ketika masa hidup.
Jadi perbuatan turun-menurun tu menjadikan sebagai salah satu dalil yang sangat kuat. Antaranya dah nak keluar daripada khilaf, antara ini isu kuno. Itulah antara hujah-hujah Malikiyah menyatakan tidak perlu kuno. Siapa rajin semayang dengan orang pegang dengan mazhab Malikiyah? Kalau di Mekah tu nak mudah tengok dia pegang mazhab Maliki ke tidak, dia dah dia tak pegang tangan tu masa qiyam, masa semayang. Dia tak peluk tubuh tu. Jadi biasanya dia akan letak ke bawah tangan. Lepas dia takbir, kemudian dia letak bawah tangan. Ramai-ramai ni. Itu mazhab Maliki. Maknanya kalau negara-negara yang Afrika dan sebagainya, mazhab Maliki sebab dia sesuai lah. Dari sudut taharah dia sangat mudah lah. Taharah dia dan sebagainya. Bahkan negara yang tempat yang kurang air, tengah padang pasir, sangat sesuai beramal dengan mazhab Maliki. Kalau kita tengok di sana ada orang buat peta mazhab. Nak tulis kan kalau kat Melayu ni macam tak jumpa kena tulis kat Arab, Kharitah Mazahib. Dia akan buat negara mana yang pegang mazhab Syafi'i, negara mana pegang Maliki. Kita boleh tengok hak duduk dekat kawasan laut, kawasan payah nak boleh air mutlak, banyakkannya mazhab Maliki. Ataupun kawasan Afrika ke, tapi kawasan mana air ni kebanyakannya guna mazhab Syafi'i. Kalau kita tengok Mesir guna mazhab Syafi'i sebagai usulnya. Mana mazhab Syafi'i lah, dia ada sungai ni. Ini kita mudah nak taharah dan sebagainya. Jadi kalau kita tengok amalan-amalan tu, mudahnya mazhab Maliki tu dia tak angkat tangan dan sebagainya. Tapi kita tengok Imam Masjidil Haram angkat tangan belaka. Walaupun dia kata dia mazhab Syafi'i. Sebenarnya banyak Imam Masjidil Haram pun pegang mazhab Syafi'i. Ramai. Kalau kita suka tengok ensiklopedia dia ataupun sejarah imam-imam tu, ada orang pegang mazhab Syafi'i, ada ni. Kata-kata dia lari daripada empat mazhab lah. Kalau minat lah, boleh cek seorang-seorang. Ada pun sanad tidak sampai kepada Rasulullah, seperti gugur seorang sahabat yang meriwayatkan khabar dari Rasulullah dari selisih perawi yang disebut dengan hadis mursal, maka mereka menyatakan pendapat ini berbeza tentang wajib. Salah wajib. Saya baca kat Mus'ab 64 pada 165. Bila sebut penduduk Madinah ni, kita nampak dah apa jadi sandaran. Alasannya adalah bahawa perbuatan Madinah sama seperti sunnah mutawatir. Sebut macam yang kita sebut tadi. Artinya amal perbuatan mereka seakan-akan seperti riwayat dan sunnah mutawatir. Dengan dasar ini maka Imam Malik tidak berpegang kepada hadis dua orang yang saling berjual memiliki hak khiyar hingga keduanya berpisah. Ini dipanggil khiyar majlis. Hadis khiyar majlis ni antara hadis perbahasan yang sangat kuat, termasuklah dalam mazhab Hanafi. Bahkan jual beli sampai sekarang ni pegang hukum ni termasuk dalam mazhab Syafi'i. Khiyar majlis al-mutabayi'ani bil khiyar hatta yatafarraqa. Dia khiyar majlis ni aja dengar tak? Kau agak sebenarnya kau kita je lagi dalam majlis akad jual beli tu, lagi tu kita boleh pilih nak batal ke tidak. Selagi mana kita masih dalam majlis akad jual beli. Contoh kita beli dah, hak ni dia bertembung dengan konsep riset ke barang ke, dia bertembung sikit hukum Islam. Contohnya kita beli dah barang, lepas kita bayar, masih kita dalam kedai dia lagi, kita buat balik. Oh, saya nak batal balik jual beli. Boleh ke tak? Jawapannya boleh. Dari segi hukum Islam. Selagi mana kira duduk dalam kedai dalam majlis tersebut. Dan penjual ni dia tak ada hak nak khabar, tak boleh dah. Sebab bayar dah, tak boleh pulang. Sebab tu konsep riset tu dia bercanggah sikit dalam bab khiyar majlis. Sebab khiyar majlis yang kita bayar, boleh riset, tak boleh pulangkan dah, melainkan benda tu tukar saing ke apa semua tu lah. Salah ke, rosak tangan dia, kena tangan dia ke dan sebagainya. Jadi benda itulah antara bab hukum Islam.
Tapi kalau kedai ucik kita apa tak ada masalah. Kalau jenis supermarket, maknanya sen yang mikir, 1 sen mikir tu, payahlah sikit. Tu dari sudut hukum khiyar majlis. Tapi dalam mazhab Maliki dah ambil khiyar majlis. Di sana ada pula khiyar syarak. Khiyar syarak pula. Khiyar syarak ni dia tak 3 hari paling lama. Contohnya diguna 3 hari. Kalau diguna betul-betul, maka dia terangkat dah jual beli. Tapi kalau dia nak pulang balik tanpa 3 hari pun ada. Itu perbahasan-perbahasan hukum fiqh yang belajar sampai learning. Cuma dari sudut praktiknya kita mungkinlah tak biasa dengan istilah kod Arab, tapi kita guna kod Melayu banyak. Tetapi hari ni, selain itu mereka juga melakukan syarat agak khabar atau sunnah tidak bertentangan dengan dasar-dasar yang telah ditetapkan dalam syariat. Maksudnya tidak bertembur dengan sumber-sumber hukum yang besar-besar. Contohnya hadis tentang unta atau kambing yang berlakunya pada tasriyah, iaitu janganlah kalian membelakan tasriyah pada unta dan kambing. Barang siapa yang membelinya, maka ia boleh memilih di antara 2 perkara setelah memerahnya, iaitu antara tetap mempertahankannya atau juga mengembalikan dengan satu syak kurma. Sok ni gantanglah. Khabar telah dengan kaedah penghasilan ataupun adalah imbalan atas kesiapan dalam jalan kharaj bil-dhaman. Ni contoh yang kedua ni, kena buka kitab fiqh sikit lah. Sebab sini yang pertama disebut contoh yang kedua, cari kod agak ni. Ni kita tengok dia hadis misrah. Jadi hadis saya akan cek balik lah. Sebab bila kita jumpa hukum fiqh ni, boleh kau kita cek balik hadis hukum kaitan misrah. Kalau kita faham daripada peristiwa hadis ni diterangkan dia kait dengan unta yang ada susu. Unta yang ada susu. Janganlah tasriyah, janganlah kalian melakukan tasriyah pada unta dan kambing. Barang siapa yang telah membelinya, maka kita memiliki antara 2 perkara setelah memerahnya, iaitu tetap. Maknanya nak juga ataupun dia kena ganti balik dengan kata silap lah. Kata silap insya-Allah minggu bulan akan datang saya betul balik. Dia ada kaedah dia buat supaya lembu ataupun unta kambing tu nak nampak gemuk sihat, dia ikat kat bahagian susu tu supaya dia nampak macam susu banyak. Sebenarnya nano. Jadi kita tengok, unta dan kambing ni molek ni sebab susu banyak. Bila balik rumah bawah-bawah tu duit nano. Rupanya kena tipu, diikat dulu, bila nak jual tu dia pun tunjuk kalau susu banyak. Kita dah kan masa beli tu nak tunggu berkah dulu lah, apa sayang juga. Tak? Jadi itulah keadaan dia jadi aib. Bila aib ni kita boleh pulangkan. Sini dia sebut sekiranya berlaku aib, maknanya berlaku penipuan. Semasa jual beli tu, kemudian kita tahu kita ada 2 pilihan, nak pulang balik atau kita terima minta ganti rugi. Pulang balik atau terima minta ganti rugi. Dan tu sebenarnya yang dibuat zaman sekarang pun gitulah biasa. Beli online ke, siapa-siapa cok. Itu saya pernah beli mesin basuh sekali dengan apa ni, dengan peti sejuk. Dia bawa kerja dia daripada Tanah Merah. Siapa-siapa peti sejuk boleh, alhamdulillah. Lepas tu mesin basuh ni lah, sok ni tak buka. Main berasa nak buka tak kepek. Kepek tapi boleh guna lagi. Dia tanya tu di kapal, dia boleh bayar pampasan RM100. Kita pun terima lah. Sebab kita beli ada potongan banyak tak, padang RM100 dia potong. Kalau tak mau potong di kapal, kena hantar balik. Kita bagi hantar balik malah tak mesin basuh. Nak hantar balik, walaupun kos ditanggung, kita malah cari dia. Tapi itu kaedah Islam lah mudahnya. Dia buat khiyar aib, kita pun terima dengan keadaan tu, redha. Jadi baik antara dia jual beli ni, akad dia mestilah kena redha meredai, maka terlaksanalah hukum syariat tadi. Jadi bila masuk bab hukum fiqh ni, kita kali lah lagi-lagi kait dengan kehidupan kita. InsyaAllah. Jadi itu sajalah. Jadi malam ni pun malam 12 Rabiul Awal, kita pun ambillah peluang ni
Lalu hari Jumaat itu selawat banyak. Jadi hari-hari ini pun kita ingatlah ke Nabi dan tunjuklah bukti dan cinta kita Nabi. Termasuklah mula-mula tadi kita cerita pasal katung yang hina Nabi tu pun kita kena ada berasa marah. Jangan tak berasa langsung. Bila tak berasa langsung boleh jatuh ke dosa. Sebab apa? Hukum cinta Allah dan Rasul ni wajib. Bila ada orang hina Nabi kita, tiba-tiba kita reda, sebenarnya ada masalah. Dan dia boleh pergi berat sikit ke akidah boleh pergi. Sebab hukum hina Nabi, jawapan dia boleh hukum iman. Kalau kita reda dengan perbuatan tersebut, kita sama dengan pembuat. Itu kaedah ni. Tapi kalau kita marah, deci, tu antara tanda iman kita dah. Wallahu a'lam. Apa yang baik daripada Allah, apa yang kurang daripada saya sendiri, aku lupa hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin nabiyyin wa hasan mursalin wa ilhamal malaikati muqarrabin fi 'afiyati ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.